أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton, para pencinta Al-Quran yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, meneruskan pengajian kita dalam rancangan My Quran Time, yang mana kita menelusuri satu persatu ayat-ayat Al-Quran dan kita meneliti mengambil mutiara-mutiara yang boleh diperolehi daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadikannya sebagai panduan hidup kita, menjadikan Al-Quran ini pengikat hati kita dalam kehidupan kita yang akan membimbing kita. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita seperti biasa tuan-puan, ibu ayah. Kita akan masuk kepada surah Al-Masad. Dan seperti biasa, bersama dengan saya pada hari ini tokoh yang tidak asing lagi, qari kita Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat Ustaz. Sihat. Masya-Allah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya takut saya makin sihat nanti banyak makan ikan makin sihat juga. Baik, itu bersamakan dengan kita nanti akan membimbing bacaan kita, tajwid kita dan sebagainya Ustaz Tirmizi. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita, kita bacakan doa ringkas kita dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zirni ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat yang boleh kami amalkan. Dan bagi membuka pengajian kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan sinopsis pengajian kita pada hari ini. Apakah yang akan kita pelajari, iaitu mengenai tentang surah Al-Masad. Bermula daripada ayat 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Kita akan melihat kepada keingkaran Abu Lahab dan isterinya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan balasan bagi mereka. Ini bukan main-main tuan-puan. Ini adalah satu kisah yang luar biasa yang dipatrikan kejadiannya ataupun dipatrikan maklumatnya di dalam Al-Quran. Ketika Abu Lahab masih lagi hidup, surah ini telah diturunkan pun. Kalaulah Abu Lahab tu dia ubah sedikit ataupun dia beriman, habis, maknanya tak valid kalau kita nak kata surah ni tadi kan, sebab memang diturunkan ketika dia sedang hidup. Apakah pengajaran dia? Bagaimana kita nak mengambil pengajaran ataupun pengajian, pendidikan, mutiara yang boleh kita amalkan selepas daripada ini? Kita akan tengok selepas daripada ini insya-Allah. Sebelum tu tuan-puan, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada suratul Masad ini yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Profesor Madia Dr. Ahmad Sanusi di atas penerangan awal sinopsis surah Al-Masad ni. Insya-Allah sama-sama kita akan bacakan di hujungnya, semuanya berhentinya semuanya qalqalah belaka insya-Allah. Dan ada berapa ayat? Ada 5 ayat buat sahabat-sahabat semua. Teruskan kita share majlis ilmu kita My Quran Time baca faham amal. Jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan daripada suratul Masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله. Surahul Azim. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka api yang bergelora, dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar, iaitu penfitnah. Di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal. Itulah dia penegasan yang Allah Ta'ala berikan mengenai tentang ancaman terhadap tekanan yang dikenakan oleh musuh Allah, iaitu Abu Lahab ini, sekalipun beliau pada hakikatnya adalah pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang biodata, biografi Abu Lahab ini kita akan ceritakan sebentar lagi. Sebelum tu kita tengok dahulu apakah dia biodata surah ini. Yang pertamanya, seperti yang tuan-puan perhatikan di dalam mushaf ini, di dalam Al-Quran kita, surah ini dikenali sebagai surah Al-Masad. Surah Al-Masad diambil daripada perkataan terakhir daripada surah ini, iaitu sabut yang dipintal itu. Dan kemudiannya dia juga dikenali dengan nama-nama lain. Dalam kebanyakan mushaf, menurut Al-Imam Ibn Ashur, maknanya mushaf penulisan kita ni ada pelbagai mushaf yang diterbitkan di Malaysia, di Saudi, di Maghribi, di Syria, di Iraq dan sebagainya. Menurut Al-Imam Ibn Ashur, dalam sebahagian mushaf yang lain dia ditulis sebagai surah Tabbat. Surah Tabbat kerana sempena mengambil perkataan yang pertama yang ada dalam surah tersebut. Ini banyak juga, macam surah Wat-Tur diambil jadi surah Tur, maknanya perkataan pertama daripada surah tersebut. Juga surah ini dinamakan juga sebagai surah Abi Lahab. Yang ni rare sedikit, yang disebutkan oleh sebahagian mufassir bahawa dia juga dinamakan sebagai surah Abu Lahab. Bukanlah surah tu surah Abu Lahab punya, tetapi menceritakan tentang perihal azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada penentang Allah itu tadi, iaitu Abu Lahab. Dan juga dikenali sebagai surah Al-Lahab. Al-Lahab ini, kalau saya dengar Syekh Syanqiti dia menghuraikan, Lahab ini perkataannya boleh disebut sama ada Lahab kita matikan ha itu lahab, lahab, ataupun lahab kita fathahkan, kita buat baris atas kepada lahab itu tadi. Ini seperti penerangan oleh Syekh Syanqiti itu tadi. Manakala latar belakang, background sebab penurunan surah ini, saya kira tuan-puan semua dah tahu, yang mana ketika mana turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, bagi tahu, sampaikan dakwah ini kepada kaum keluargamu yang terdekat. Anzir, berikan peringatan, wa anzir ashirataka, kaum keluarga kamu al-aqrabin yang terdekat ini. Maka Rasulullah pun memanggil ahli keluarganya daripada Quraisy, daripada Bani Hashim, daripada Bani Abdul Manaf, daripada bani-bani yang Quraisy ini dipertemukan ataupun dipanggil di atas bukit Safa. Lalu dipanggil kepadanya ya Sabaha, ya Sabaha. Kalau menurut Al-Imam Syekh Tantawi, dia kata perkataan ya Sabaha ini adalah seruan bagi inzar, bagi peringatan, macam ada nak bagi warning ni. Apakah akan ada tentera serang kita ke, ada musibah ke apa, Rasulullah sebut ya Sabaha, ya Sabaha gitu. Lalu mereka pun berkumpul, lalu Rasulullah pun naik ke atas bukit dan Rasulullah bersabda, ara'aitum in haddathtukum, apakah kamu kalau aku ceritakan kepada kamu, annal aduwa musbihukum, ada musuh yang akan menyerang kamu, akuntum musaddiqi, apakah kamu akan membenarkan kalimah aku ini?
Lalu mereka menyatakan, dia kata fama jarabna min kadhib, dia kata kami ni tak pernah dengar kau ni menipu, kami ni tak pernah dengar engkau wahai Muhammad menipu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah berkata, fa inni nadhirun lakum, aku berikan kepada kamu peringatan baina yadai azabun syadid, ada azab yang akan menanti kamu, maka ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja, Uzza, berhala-berhala ni semua tidak ada. Lalu datang Abu Lahab, muncul di belakangnya ataupun di sisi Rasulullah. Abu Lahab kata, tabban laka sa'iral yaum, cilaka nak sebut perkataan ni pun tak berani tuan-puan. Tabat ni sebenarnya maksud dia cilaka ataupun rugi. Tabat laka sa'iral yaum, cilakalah engkau seluruh hari ini. Ali hadza jama'atana, apakah dengan sebab ini engkau mengumpulkan kita ataupun mengumpulkan kami? Lalu Allah Ta'ala turunkan, kalau dia mencerca Rasulullah sa'iral yaum, dia mencerca Rasulullah sepanjang hari itu, Allah Ta'ala mencerca dia seluruh masa sampai hari ini. Bila orang baca, orang akan kata tabbat yada abi lahabin wa tabba, celakalah, maknanya binasalah tangan, kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah watabba ni telah binasa. Nanti kita akan huraikan mengenai tentang maksudnya. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Itu baru dia punya introduction, boleh Ustaz? Baru dia punya introduction mengenai tentang introduction surah ini, dinamakan sebagai suratul Masad, suratul Lahab, suratul Tabbat, surah Abi Lahab, dan juga dia antara surah yang terawal diturunkan. Dikatakan surah yang kelima diturunkan selepas daripada suratul Fatihah. Lepas daripada surah Fatihah turun surah ni, kerana dia, sebab dia adalah antara bibit-bibit awal bermulanya dakwah Rasulullah itu tadi. Lalu bila Rasulullah sampaikan dakwah, dia kena cerca dengan Abu Lahab. Allah Ta'ala turunkan ayat mencerca dia kembali dan menjanjikan azab yang pedih yang akan dikenakan kepada Abu Lahab. Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, kita ulang dahulu bacaannya yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, surah yang biasa kita baca juga, yang semua orang dah hafal surah ini. Tinggal lagi kita nak mendalami maknanya. Ada perkataan Abi Lahab, dan juga kita tahu peristiwa-peristiwa bagaimana dakwah Nabi ditentang di awal-awal Islam dahulu, ditentang, dicemuh, dihina, diboikot, dipukul, tapi itulah perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Baginda SAW. Dan ini surah untuk kita baca dapat mengingati peristiwa bagaimana penat lelah Nabi SAW. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi kepada kita dan tak jadi golongan yang rugi inilah. Betul. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Perhatikan tuan-puan, ayat yang pertama tabbat. Perkataan tabbat ini membawa maksud binasalah ataupun khabat, runtuhlah dia ataupun binasalah dia. Yada, kedua-dua tangan Abi Lahab, iaitu tangan Abi Lahab. Watabba, Allah Ta'ala ulang balik semula. Watabba ni adalah fi'il madhi yang menunjukkan pasti dia akan binasa. Watabba ni pasti dia akan binasa. Perkataan tabat ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala menjawab semula apa yang telah dicercakan oleh Abu Lahab ini sendiri kepada Rasulullah.
bila mana Rasulullah mengumpulkan mereka, Abu Lahab cerca Rasulullah, Allah Ta'ala turunkan ayatnya dan Allah Ta'ala kata pasti dia akan binasa. Watabba itu mengesahkan, maknanya kalau kita tengok tabbat yada abi lahabin watabba, tabbat binasalah tangannya, tangan Abu Lahab, dan pasti dia akan binasa. Dan kita perhatikan di sini, ini antara mukjizat Al-Quran. Kerana kalau kita tengok dalam keadaan awal-awal Islam dahulu, ramai sahaja pembesar-pembesar Quraisy yang pada mulanya engkar tetapi memeluk Islam. Tengok Abu Sufyan, pemimpin besar Quraisy, akhirnya memeluk Islam pada Fathu Mekah, dalam surah yang kita pelajari tentang surah An-Nasr, surah yang semalam. Kemudian kita tengok anak kepada Abu Jahal, Ikrimah, anak kepada Abu Jahal, awalnya menentang Rasulullah tetapi dia memeluk Islam. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala dah patrikan hati Abu Lahab bahawa dia akan binasa dan dia akan pasti binasa. Kalau ikutkan macam saya sebut awal-awal tadi, boleh sahaja Abu Lahab nak buat plot twist nak buat plot twist tu, dia ubah, dia kata aku peluk Islam. Kalau dia kata aku peluk Islam, habis tak valid ke ayat ni? Kalau macam tu. Tetapi Allah Ta'ala dah patrikan, Allah Ta'ala kata watabba, pasti dia akan binasa, pasti dia akan binasa. Dan kenapa Allah Ta'ala menyifatkan tangannya yang binasa? Kerana kerosakan yang dibawa oleh manusia ini kebanyakannya daripada tangan mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan juga di dalam Al-Quran, dzalika bima qaddamat yadaka, itulah disebabkan kerana apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Saya pernah dengar ada satu kisah, saya tak pasti mengenai tentang kisah Saidina Umar, kesahihannya kita perlu semak semula, tetapi kata-kata ini amat menarik. Umar kata ketika mana dia berdoa, dia menangis tengok tangan dia sendiri. Tuan-puan, waktu kita berdoa, kita tengok tangan kita, tetapi dengan tangan kita ini sepatutnya mengingatkan kita dosa yang kita lakukan. Sepatutnya bila kita tengok tangan waktu berdoa, kita boleh menangis, kerana dengan tangan inilah kita persembahkan dosa, kita lakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Dengan tangan inilah aku lakukan dosa, dengan tangan ini jugalah aku memohon kepada Allah Ta'ala. Kan kita malu tu kalau tangan kita masih lagi, orang kata red handed tu, masih lagi berdarah dengan dosa kita, tapi kita sedang memohon kepada Allah Ta'ala. Ini pengajaran ataupun tadabbur yang menarik juga daripada perkataan yada, iaitu tangan Abu Lahab yang diwakili ataupun mewakili seluruh Abu Lahab itu tadi. Dan kemudian kita tengok perkataan ketiga daripada ayat pertama ini mengenai tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini, kalau tuan-puan tahu, saya kira tuan-puan tahu bahawa ianya adalah pakcik Rasulullah. Dan pakcik Rasulullah ni ada 3 kategori. Pakcik Rasulullah ada 3 kategori. Yang pertama, yang beriman dan membantu Rasulullah, seperti Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Al-Abbas. Manakala ada juga pakcik Rasulullah yang membantu Rasulullah tetapi tidak beriman. Dalam kebanyakan kata-kata ulama, dia tidak beriman, iaitu Abu Talib. Abu Talib dia banyak membantu Rasulullah tetapi tidak beriman. Kategori yang ketiga dahlah tak beriman, menentang Rasulullah, iaitu Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini dari aspek fizikalnya, perkataan Lahab ni membawa maksud menyala-nyala. Dia ni dari aspek rupanya adalah mempunyai rupa yang baik. Menyala ni maksudnya wajah dia cerah. Kalau ikutkan Syekh Syangqiti, sampai dia katakan wajah ni kekuningan seperti keemasan, bercerah wajah dia ataupun merah wajahnya, sehingga dia dipanggil sebagai Lahab tu tadi kerana menyala. Rupanya elok, dia orang kaya, dia mempunyai isteri daripada golongan bangsawan juga. Kira macam datin-datin juga ataupun keturunan bangsawan juga. Isterinya lah Arwah binti Harb. Arwah nama dia, agak pelik sikit. Arwah binti Harb, iaitu adik kepada Abu Sufyan. Maknanya orang besar-besar juga isteri dia, kahwin dengan golongan bangsawan juga. Tetapi Allah Ta'ala kenakan dia, Allah Ta'ala azabkan dia, dan dia disebut dengan gelaran dia sahaja, bukan dengan nama asal dia. Nama asal dia siapa tuan-puan? Nama asal dia Abdul Uzza. Abdul Uzza. Dan sebab itulah Allah Ta'ala tak sebutkan namanya di dalam Al-Quran, kerana nama dia tu mensyirikkan Allah. Namanya itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza ini maksudnya hamba kepada Uzza. Allah Ta'ala tak nak nama yang menghambakan seorang hamba kepada Uzza ini disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan namanya sebagai satu penghinaan pada dia, hanya disebutkan sebagai Abu Lahab sahaja, iaitu gelarannya. Dan ini kalau kita baca kisahnya sangat panjang, bagaimana yang diceritakan mengenai tentang dia mengacau Rasulullah, dia mencerca Rasulullah, sehingga ketika mana berlakunya banyak perkara-perkara yang disebabkan. Kalau kita tengok sebagai contoh Abbad bin Rabi'ah,
Bila mana dia datang ke Mekah, dia kata aku tengok ada seorang lelaki yang akan sentiasa follow Muhammad. Dan dia sebutkan di dalam cerita dia tu, dia kata wa huwa mudhi'ul wajah. Wajahnya berseri-seri, wajah dia bercahaya. Maknanya Abu Lahab ni orang ni cerah, handsome macam tu, tetapi sifatnya menyakiti Rasulullah. Dah diberikan pelbagai kelebihan, ada kelebihan rupa, ada kelebihan harta, ada kelebihan keluarga, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan dia menyakiti Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala kata tabbat yada abi lahabin wa tabba, maka pastilah kebinasaan yang akan dikenakan kepadanya. Ini baru huraian ayat yang pertama, tak habis lagi tuan-puan. Kita masuk dahulu kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Apakah dia perkataan pilihan kita pada hari ini? Kita tengok di sini, perkataan pilihannya adalah tabba. Tabba maksudnya celaka ataupun binasa ataupun rugi. Khabat wa khasirat. Tabba ni juga maksudnya celaka. Sebab tu bila saya nak sebut perkataan ni celaka tu tadi, bila Abu Lahab cerca Rasulullah tu tak sampai hati, kita pun tak sampai hati nak disebutkan. Tetapi di dalam surah ini memang Allah Ta'ala memberikan penegasan bagaimana mereka ataupun Abu Lahab ini perlu diberikan cercaan atas kejian, atas sikap yang dikenakan kepadanya ataupun apa yang dia lakukan kepada Rasulullah. Begitulah Allah Ta'ala menjanjikan kebinasaan terhadap dia. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora, neraka. Dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal. Inilah surah Al-Masad. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Kita dah berada pada surah Al-Masad, muka surat 603. InsyaAllah esok kita akan masuk 3 lagi ataupun surah yang seterusnya, Ikhlas, lusa Al-Falaq dan An-Nas, muka surat 604, melengkapkan 30 juzuk, 6236 ayat, 114 surah. Mudah-mudahan nombor-nombor ini yang telah kita belajar, mudah-mudahan semua Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allah tidak mengurangkan pahala kita semua, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua, kita belajar sikit tajwid sebelum kita meneruskan tadabbur kita. Kita lihat slide yang kita sediakan. Okey, sempurnakan hukum qalqalah dalam ayat ini. Dalam 55 ayat Al-Masad ini, hujungnya semuanya huruf qalqalah. Bila kita wakaf, maknanya huruf qalqalah ini dimatikan. Ayat pertama ada huruf ba, ayat kedua ada huruf ba juga, ketiga huruf ba, ayat keempat pun huruf ba, dan ayat kelima huruf dal. Ba ada 4 huruf dal di hujung dan 1 ayat terakhir huruf dal. Yang mana bila kita wakaf, dimatikan huruf tersebut, maka berlakulah hukum qalqalah. Maka kalau kita lihat di sini, semuanya adalah qalqalah. Qalqalah ada 3 tingkatan. Yang pertama sughra, yang paling kecil,
sederhana, wusta, dan yang ketiga kubra, yang kuat. Sederhana, kecil, sederhana dan kuat. Maka kelima-lima ayat dalam surah Al-Masad ini ialah qalah apa sahabat-sahabat boleh jawab di ruangan komen. Qalah yang kedua iaitulah wusta, kecuali pada ayat yang pertama itu adalah qalah kubra. Kenapa? Nampak tak ada perbezaan ayat pertama, kedua, ketiga, keempat tu? Perbezaan itu iaitulah pada ayat pertama huruf ba yang dikalkalahkan itu ada sabdu di atas, maka sabdu menjadikan ia qalqalah kubra. Yang lain sama, tak boleh. Ramai yang baca tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Tak sama. Ayat 2, 3, 4 dan 5 sama qalqalah wusta. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Adapun ayat pertama bacaannya tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebab apa baca macam tu? Qalqalah yang kubra kerana ada sabdu. Jangan baca wa tab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebaliknya baca dengan ada sabdu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Adapun yang seterusnya itu adalah qalqalah yang pertengahan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas perkongsian mengenai tentang qalqalah yang perlu dibaca dengan betul, sebab seperti yang biasa kita ingatkan bahawa bacaan kita biarlah bertepatan seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita masuk semula kepada perbincangan kita mengenai tentang suratul Al-Masad ini. Suratul Masad mengenai tentang Abu Lahab, bagaimana dia menyakiti Rasulullah sehingga Allah Ta'ala menjamin, memberikan jaminan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tu adalah pengulangan yang kedua perkataan tabbat tu tadi. Celaka ataupun binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan pasti dia akan binasa wa tabba. Itu kita punya perbincangan kita dalam sesi yang pertama tadi. Untuk perbincangan kita sesi yang kedua, kita sama-sama bacakan dahulu tuan-puan ayat-ayat daripada suratul Masad ini yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Tengok pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna ni maksudnya tidak berguna, tidak mencukupkan dia. Ma aghna tidak mengayakan dia, tidak mencukupkan dia. Anhu buat bagi dirinya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Hartanya yang dia miliki dan apa yang dia usahakan itu termasuklah anak-anaknya. Dia menggunakan segala perkara yang dia ada ni sebenarnya untuk menentang Rasulullah. Kalau tuan-puan perhatikan, Syekh Tantawi ada menceritakan di dalam tafsirnya bagaimana Saidina Abdullah bin Mas'ud bila mana diturunkan ayat ini ataupun disampaikan dakwah daripada Rasulullah, maka Abu Lahab kata, kalau betullah apa yang dibawa oleh Muhammad itu, maka aku akan berkecuali daripada dia dan aku akan bergantung kepada harta aku dan anak-anak aku. Dia kata aku akan bergantung dengan harta aku dan anak-anak aku.
sebenarnya Allah Ta'ala menempelak dia balik. Kita perhatikan tuan-puan bagaimana dia sendiri mencerca, menyakiti Rasulullah. Isterinya banyak menyakiti Rasulullah, melemparkan kayu-kayu berduri untuk pada laluan Rasulullah, dan anak-anak dia, bagaimana anak-anak dia menyakiti Rasulullah. Yang ni kalau tuan-puan pernah dengar, sebenarnya kedua-dua anak Abu Lahab, iaitu Utbah dengan Utaibah, mereka ini berkahwin dengan anak Rasulullah. Maknanya anak dia adalah menantu bagi Rasulullah, dan anak Rasulullah adalah menantu bagi dia pada hakikatnya. Tetapi dia minta, dia keluarkan arahan kepada anak dia Utbah dengan Utaibah supaya menceraikan anak-anak Rasulullah, iaitu Ummu Kalthum dan juga Sayyidatina Ruqayyah ini. Perhatikan bagaimana dia benci ataupun tidak suka kepada Rasulullah, sampai anak-anak engkau pun aku tak suka. Macam cerita apa Ustaz P. Ramli tu, aku dan engkau dan keturunan kau aku tak suka, macam tu cerita P. Ramli. Saya tak ingat cerita apa, tapi nak ceritanya bagaimana Abu Lahab tak nak dengan Rasulullah tu, dengan anak-anak dia minta supaya ceraikan anak-anak Rasulullah itu tadi. Begitu dia benci dengan Rasulullah, dan bagaimana kesudahan dia, watabba itu tadi, bagaimana kesudahan dia, kematian dia sebenarnya diriwayatkan dengan jalan yang berbeza ataupun dengan tiga kisah yang berbeza. Kisah yang pertama, dikatakan sebenarnya Abu Lahab ini dia ditimpa sakit kusta. Dia ditimpa sakit kusta pada selepas daripada berlakunya perang Badar. Dia tak pergi perang Badar. Dia hanya memberikan harta dia ataupun aset-aset dia untuk membantu tentera musuh ini tadi, tentera Quraisy untuk melawan Rasulullah. Habis perang Badar dia ditimpa penyakit kusta sehingga kan daging-daging dia busuk tuan-puan. Dan Quraisy tak tahu macam mana nak uruskan jenazah dia atas kematian dia tu kerana daging dia membusuk. Akhirnya Quraisy gali satu lubang yang besar dan Quraisy hanya tolak jenazah dia dengan kayu. Quraisy pun tak berani nak angkat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala hina orang yang menghina Rasulullah, sehingga jenazah dia tu apabila nak dikebumikan hanya ditolak dengan kayu aja. Tuan-puan bayangkan bagaimana orang yang dikebumikan dengan ditolak dengan kayu ni seperti binatang seakan-akannya. Kita hanya jolok-jolok dia dengan kayu sampai masuk lubang kita pun tutup. Tetapi kisah Quraisy lebih dahsyat. Dia jolok-jolok ataupun dia tolak-tolak sahaja jenazah Abu Lahab tu dengan kayu, kemudian dia baling dengan batu kerana mereka tidak boleh nak mendekati kubur ataupun jenazah ataupun mayat Abu Lahab itu tadi. Mereka hanya baling dengan batu daripada jauh sahaja untuk menutupi jenazah ataupun mayat Abu Lahab itu tadi. Begitu Allah Ta'ala mengatakan watabba, pastilah dia akan binasa. Itu riwayat yang pertama yang menceritakan tentang kematian Abu Lahab. Riwayat yang kedua ada yang menyatakan bahawa kerana setelah daripada perang Badar itu tadi, hamba ataupun orang suruhan kepada Sayyidina Al-Abbas, iaitu Abu Rafi' kalau tak silap saya. Abu Rafi' ini tadi beliau bergembira atas kemenangan umat Islam, lalu Abu Lahab marah. Abu Lahab pukul dia sehingga berdarah, dan akhirnya Abu Lahab dipukul semula, dan dengan kecederaan itu yang akhirnya menyebabkan Abu Lahab meninggal. Dan sama seperti kisahnya yang sebelum ini, dagingnya membusuk dan sebagainya. Ini antara kisah yang ketiga, dia dikatakan terjatuh dengan kayu-kayu berduri yang dibuat untuk menyakiti Rasulullah. Akhirnya orang kata senjata makan tuan. Akhirnya senjata ataupun kayu-kayu berduri itu sendiri yang menyebabkan dia tersadung dan akhirnya dia jatuh cedera dan dia mati atas kecederaan tersebut. Begitulah Allah Ta'ala memastikan kebinasaan yang berlaku kepada dia, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang kedua, harta engkau dan apa yang kau usahakan tidak akan memberikan engkau apa-apa. Ini menarik juga pengajarannya tuan-puan. Sebenarnya aset yang kita ada ataupun harta yang kita perolehi hanya akan berguna sekiranya disumbangkan ataupun digunakan kepada jalan Allah. Kemenangan Islam tidak akan berguna melainkan untuk membawa orang kembali kepada Islam. Begitu juga dengan kemenangan, kejayaan kita tidak akan berguna selagi mana kita tidak menggunakan harta tersebut dalam jalan kebaikan. Kita gunakan untuk membantu orang, kerana manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia perolehi. Orang yang kaya memang makin kaya, kadang-kadang makin tambah hutang dia. Ini kaya ke tak kaya? Makin berkaya makin tambah hutang, makin kaya makin tambah hutang. Ataupun orang yang tak berhutang ni yang lebih kaya kerana dia cukup dengan apa yang dia ada. Sebab tu Rasulullah kata al-ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Apa yang dia ada dah cukup dah. Orang kaya kalau dia tambah lagi hutang, dia tak kaya juga apa, dia lagi tambah hutang dia tadi. Allah Taala kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Sayasla naran dzatal lahab. Nah, dia kelak akan pasti masuk neraka yang panasnya menjulang-julang. Kemudian tiba-tiba Allah Taala beralih kisah. Ada plot twist di sini. Allah Taala ubah kisahnya, ada perubahan plot dia, mana Allah Taala menceritakan wamraatuhu hammalatal hatab. Allah Taala kata isterinya iaitu Ummu Jamil. Ya, seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Quraisy juga itu, iaitu adik ataupun saudara perempuan kepada Abu Sufyan, pembesar Quraisy itu sendiri, Arwa bintu Harb namanya. Dia disifatkan di dalam Al-Quran sebagai tukang bawa kayu api, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Kenapa Allah Ta'ala panggil dia sebagai hammalatul hatab? Tukang bawa kayu api ataupun tukang bawa kayu bakar ini, kita akan ceritakan mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala panggil dia sebagai tukang bawa kayu api, tukang bawa kayu bakar ini, selepas daripada kita mendengar bacaan yang dipimpin, diulang semula supaya kita pastikan kefahaman ataupun kita sentiasa ingat kefahaman mengenai tentang surah Al-Masad ini. Bacaan yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah tabarakallah. Kita baca itu untuk pasakkan sekali lagi ayat surah Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal. Tengok di sini ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab, cerita tentang Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, cerita tentang hartanya. Sayasla naran dzata lahab. Kedua-dua perkara ni, kedua-dua elemen ini, diri dia dan hartanya tidak akan memberikan kebaikan buat dirinya, akhirnya dia akan masuk kepada neraka. Sayasla naran dzata lahab wa mraatuhu. Tiba-tiba ada plot twist. Saya katakan sini plot twist. Allah Taala cerita pula tentang isteri dia. Apa kaitan isteri dia pula di sini? Apa kaitan isterinya di sini? Kerana isteri dia sama-sama dia menyakiti Rasulullah, isteri dia menyakiti Rasulullah, anak-anak dia menyakiti Rasulullah. Isterinya menyakiti Rasulullah apabila diturunkan ayat ini. Nah, apabila diturunkan ayat ini, dia pergi cari Rasulullah. Dia kata Muhammad telah mencerca aku dan suami aku. Dicarinya Rasulullah dan didapati orang bagi tahu, dia kata Muhammad ada di Baitullah, ada di masjid, ada di Kaabah. Lalu dia cari, dia nampak Abu Bakar. Rupanya dia hanya nampak Abu Bakar sahaja. Dia tak nampak Rasulullah. Sebab bila mana dia datang kepada Abu Bakar, dia tanya kepada Abu Bakar, aina sahibuka? Di mana kawan kau yang mencerca aku tu tadi? Abu Bakar jadi heran. Kerana Abu Bakar kata sebelah aku ni Rasulullah. Dia tak nampak. Lalu Rasulullah kata biarkan sahaja dia dengar apa yang diejek ataupun dimarahi oleh isteri kepada Abu Lahab, Ummu Jamil ini tadi, kerana dia mencerca, menyakiti Rasulullah, bahkan dia menyakiti dengan melemparkan kayu pada laluan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Persoalan yang kedua, tadi dah kita sebutkan kenapa disebutkan isteri Abu Jahal, kerana laki bini ini ataupun suami isteri ini menyakiti Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Tetapi kenapa Allah Taala beri dia gelaran tukang bawa kayu api? Kenapa dia bukan cerita P.Ramlee ni tukang bawa kayu api ni nak cari kayu, tak. Ini memang kisah Allah Taala gambarkan azab kepada dia. Kita perhatikan bagaimana para ulama tafsir menghurai tentang kenapa isteri Abu Lahab digelarkan sebagai tukang bawa kayu. Yang pertama, Imam Tabari dengan Imam Baihaqi menyatakan bahawa Ummu Jamil ini secara fizikal dia memang dia tukang kutip kayu, kerana dia kutip kayu-kayu yang berduri dan dia letakkan di laluan Rasulullah kerana nak menyakiti Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala sebutkan sifat jahat dia tu, dia ni memang tukang kutip kayu dan dia cuba untuk mengutip kayu tu menyakiti Rasulullah. Itu sifat dia yang pertama. Manakala Al-Imam Mujahid pula, dia katakan sifat tukang bawa kayu ini bukan maksudnya secara literal, bukan dia kutip kayu, tetapi maksudnya kerana kayu itu sifatnya membakar. Sifat Ummu Jamil ini sifatnya mengadu domba, dia bakar orang tu, bakar orang ni supaya mengutuk Rasulullah. Dia mengadu domba. Macam kita tukang bakar dalam komen-komen dalam WhatsApp, kita bakar orang, dalam Facebook kita bakar orang supaya orang komen pula balik, kita pun bergaduh juga, mengadu domba. Ini sifat Ummu Jamil. Allah Taala sifatkan dia sebagai tukang bawa kayu api kerana dia membakar sifat manusia untuk menimbulkan permusuhan kepada Rasulullah. Tetapi yang lebih menarik sendiri, apabila dibacakan sendiri dalam tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Atiyah ini ataupun Al-Imam Ibn Kathir, adalah tukang bawa kayu api ini kerana dia akan membawa kayu api ini yang akan digunakan untuk membakar dirinya di neraka. Allahu Akbar. Maknanya ini gambaran yang akan dikenakan kepada dia yang menyakiti Rasulullah. Dia sendiri yang akan bawa kayu untuk dihumbankan ke dalam neraka. Dan tafsiran Al-Imam Ibn Kathir ini lebih menarik. Dia bukan sahaja bawa kayu api untuk membakar diri dia, tetapi untuk membakar suaminya sendiri. Tuan-puan bayangkan, ini pengajaran yang sangat menarik yang kita boleh perolehi daripada hari ini. Bagaimana kalau kita tidak menjaga ahli keluarga kita, kita tidak benar-benar mendidik ahli keluarga kita, kita bimbang isteri kita, suami kita sendiri yang akan bawa kayu api yang akan membakar kita dalam neraka. Allahu Akbar. Oleh itu yang tuan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya perkataan hammalatul hatab, seperti mana yang ditafsirkan oleh Tabari, yang ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid, yang ditafsirkan oleh Ibn Ashur dan juga Al-Imam Ibn Kathir ini sendiri menunjukkan pelbagai dimensi penafsiran yang kesemuanya menunjukkan sifat menyakiti Rasulullah itu akan menyebabkan, menyakiti Allah dan Rasul itu akan menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Jaga diri kita tuan-puan, jaga ahli keluarga kita tuan-puan, jangan sampai ahli keluarga kita sendiri akan menarik kita, menyediakan kayu api buat kita untuk dibakar ke dalam neraka itu nanti. Jadi inilah antara pengajaran yang boleh kita perolehi daripada suratul Masad. Mari sama-sama tuan-puan kita bacakan resolusi pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, kita tidak menentang orang yang menyampaikan dakwah dengan jujur dan ikhlas. Manakala yang keduanya, kita akan menggunakan harta dan anak untuk manfaat serta pembangunan ummah. Dan yang ketiganya, kita elakkan daripada menjadi penyebar fitnah untuk menghancurkan orang lain. Itulah dia 3 resolusi pengajaran yang perlu kita amalkan, yang kita kutip daripada pengajaran, daripada pengajian kita daripada suratul Masad, bagi memberkati pengajian kita ini tuan-puan. Mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk menjadi suami dan ketua keluarga yang saleh, yang sentiasa menjunjung akan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, andai salah silap kami dan mencuai kami dalam menjalankan amanah sebagai suami, sebagai ketua keluarga ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah pasangan kami ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan yang membantu kami untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan yang membantu kami untuk bertakwa ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada berperang sangka ya Allah, ya jauhkanlah kami daripada keburukan ya Allah, bila kebaikan kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus istiqamah dalam My Quran Time. Begitulah
hebatnya Al-Quranul Karim, surah An-Nas dan Al-Masad bersama Profesor Madia. Banyak mutiara ataupun mesej-mesej tertentu yang dapat kita ambil. Lepas ni Prof, bila baca Quran, bila baca surah ni dalam solat, maka akan rasa lain sikit lah. Betul, Kalau sebelum ni mungkin hafal begitu je, tapi lepas ni kita dah tahu kenapa perkataan-perkataan yang telah diutarakan tadi Prof tu. Mungkinlah kesimpulan akhir Prof tentang surah Al-Masad. Baik, surah Al-Masad mengingatkan kita bahawa satu keluarga ni akhirnya dibinasakan. Oleh yang demikian, kita hendaklah jadikan diri kita jangan sampai kita dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana perlakuan kita yang tidak menepati Allah dan Rasul. Ini kena ingat betul-betul tuan-puan. Setiap kali baca Tabbat Yada ni, teringat kat diri kita. Memang Allah Ta'ala cerita tentang orang lain, tapi pengajaran dia untuk diri kita sendiri. Jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita. Kita nak masuk syurga, satu keluarga kita, insya-Allah. Masya-Allah. Dan jangan jadi seperti orang ni lah. Betul. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita ambil panduan, dan saya ajak semua sahabat-sahabat terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga sumbangan kita memberi manfaat untuk ummah pembangunan Al-Quran di seluruh dunia, insya-Allah. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time, baca faham amal. Terima kasih kepada Prof yang bersama dengan kita dah berada di hujung dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama makin semangat menuju di hujung. Ramai yang kata sedih, tapi ini adalah pengakhiran satu permulaan. Baik, bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum.